Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan sentuh kepada topik Smart Art. Smart Art tuan-puan boleh dapatkan di dalam tab Insert, di dalam grup Illustration. Untuk video kali ini saya akan buat slide baru terlebih dahulu. Kemudian slide tersebut saya akan guna layout jenis title and content. Tuan-puan boleh guna di dalam insert, klik pada Smart Art di dalam insert, ataupun tuan-puan boleh guna di dalam layout title and content ni. Kat sini ada Smart Art grafik. So saya akan buat tajuk terlebih dahulu. Smart Art di dalam title content ni, dalam bahagian content tuan-puan boleh klik pada ikon yang ketiga, iaitu insert a Smart Art graphic. So bila tuan-puan klik pada Smart Art graphic, so akan keluar pelbagai kategori, iaitu pada belah kiri ini. Kemudian belah kanan ni adalah jenis-jenisnya. Untuk yang ini saya akan guna hierarchy, iaitu kita nak buat carta organisasi. Maaf tersasul tadi. Nak buat carta organisasi. So bila di dalam hierarchy ni akan terdapat pelbagai jenis. Yang ada jenis biasa, iaitu organization chart. And then ada yang picture punya, yang ada bergambar. So yang ni saya akan ambil biasa dahulu. So bila klik pada jenis tersebut, and then boleh klik pada OK. So dia akan keluar macam ni, iaitu yang standard punya. So saya akan rangkakan dulu. So saya akan letak boss. So kita ada timbalan 1. Kemudian kita ada pegawai kanan. Maaf, kat sini kita buat timbalan bos. Kita sini kita buat pengarah 1. Di sini ada pegawai khas. Ini adalah yang standardnya, yang ringkas. Anda kata tuan-puan nak tambah, di dalam pengarah 1 ni dia ada punya anak buah dia. So macam sebagai contoh, pengarah 1 ni ada 4 anak buah. So macam mana kita nak buat? Anda kata tuan-puan dah terpadam dekat sini, dah close. Kalau nak timbulkan balik, tuan-puan boleh klik pada ikon ini. So tuan-puan boleh rujuk dekat sini. So untuk pengarah 1 ni, nak wujudkan anak buah dia, tuan-puan klik bukan klik, tekan enter di keyboard. Tekan enter, automatik dia akan keluar satu box baru di sebelah pengarah. Ikut konsep bullet and numbering, tuan-puan tekan butang tab. So dia akan anjak ke kanan dan ke bawah. So kat sini saya letak staff 1. Kemudian kalau nak tambah lagi, enter lagi sekali. Kemudian kita type staff 2 dan seterusnya. So dah ada 4 staff. Anda kata pengarah 2 ni ada 2 staff, sama juga kita klik pada bos dia, iaitu pengarah 2, and then tekan enter, kemudian tekan tab. So start staff 1, staff 2. So dekat sini kalau tuan-puan tengok, dia punya susunan carta dia secara menegak. So makin ke bawah. So kalau kita nak ubah anak buah ini jadi dalam bentuk yang standard, kita nak kena tukar layout dia sikit. So nak tukar layout ni, tuan-puan kena klik pada boss dia, iaitu pengarah 1 ni. So bila klik, automatik tuan-puan akan nampak Smart Art Tools Design. So di dalam design, tuan-puan boleh tengok dalam grid grafik. Kat sini ada layout. So tuan-puan boleh
ubah dekat sini, sebagai contoh saya klik pada standard, so dia akan cari secara melintang. Ok, kalau nak ubah yang lain, klik balik pada layout, kemudian klik pada box. Box ni adalah balance, kiri dan kanan. Yang ni khas untuk kalau kita nak jimat space. Ok, so macam pengarah 2 ni, dia punya anak buah dia lebih kepada ke kanan. Ok, so kalau kita nak ubahkan dia, klik pada box dia dahulu, kemudian klik pada layout, and then kat sini tuan-puan terpulang nak guna standard boleh, box boleh. Ok, so sebagai contoh saya ambil box lah. So akan dapat macam ni. Ok, itu kalau kita nak tambah dia punya sub. Ok, ok, andai kata ada pengarah ataupun ada pengarah baru yang dilantik. Ok, sebagai contoh ada pengarah 3, so kita ambil pada pengarah 2 ni, and then tekan enter sekali. Sorry, bukan pengarah 2. Okay, kita klik pada staff kedua, kemudian tekan enter, automatik dia akan ikut secara ke bawah. So yang ni tuan-puan kena klik, tekan shift tab. Ok, tekan shift tab, kemudian dia akan naik ke atas. Ok, ataupun tuan-puan boleh klik pada promote. Ok, saya ulang balik. Pada bila tekan enter pada staff 2 ni, dia akan jadi staff 3. Tapi kita tak nak jadi staff 3, dia nak naikkan pangkat jadi pengarah 3. Tuan-puan boleh tekan shift tab pada keyboard ataupun klik pada promote untuk kan naik pangkat. So kat sini kita letak pengarah 3. Ok, itu kalau kita nak naikkan pangkat. Ok, seterusnya pegawai khas. Ok, secara betulnya pegawai khas ni lagi tinggi level dia berbanding pengarah. So macam mana kalau kita nak ubah kedudukannya? Ok, tuan-puan boleh klik pada move up. Ok, kat sini ada move up. Ok, so dia kan ubah. Kalau rasa dia nak bawah sikit, kita boleh move down semula. Ok, ada cara lain juga, iaitu tuan-puan boleh klik pada right to left. Tapi bila tuan-puan klik pada right to left, automatik dia akan tukar kedudukan secara keseluruhannya. Maknanya pengarah 1 ni dia pergi pada belah kanan, dia dah terbalik susunan dia. So lagi sesuai kita guna move up. Ok, so klik pada pegawai khas, and then move up kan dia. So kalau kita itu anda kata kalau tuan-puan nak susun. Ok, ok, so seterusnya kita nak tengok layout. Ok, tadi kita guna jenis yang biasa, yang iaitu tak ada bergambar. Ok, so dekat sini tuan-puan andai kata ada bergambar, tuan-puan boleh klik pada picture organization chart. Tuan-puan boleh letak gambar dan pangkat ataupun nama. So kat sini ada name and title. Ok, sebagai contoh saya ambil name and title. So sepatutnya bila tuan ambil name and title, dia dah terbalik sikit. Sebab apa? Untuk kotak biru ni adalah nama. Ok, untuk kotak putih ni adalah pangkat. So tuan-puan kena ubah balik sebenarnya. Tapi kalau rasa nak buat yang betul-betul, tuan-puan kena pasti dahulu layout mana yang tuan-puan nak guna. Ok, so kalau tuan-puan nak letak nama dalam kotak putih pun boleh, as long tuan-puan boleh faham cara gunanya. Ok, untuk tukar color, kita boleh tengok pada change color sebelah ni. Ok, so tuan-puan boleh tengok warna dia. Ok, yang ni untuk bagi nampak menarik. So dia ada banyak jenis. Ada primary theme color sehinggalah essence 6. Ok, seperti contoh saya ambil colorful. Kemudian smart art style ni dia ada banyak jenis, yang ada 3D dengan 2D. 3D ni nampak macam menarik sikit. Dia ada polish, ada kartun. Ok, yang ni jenis kartun. Ataupun nak letak macam ni ke,
tuan-puan boleh explore sendiri. So contoh saya ambil jenis brick scene. Okey. Okey. Andai kata tuan-puan nak ubah grafik ini, smart art ini dalam bentuk teks, itu kita nak convertkan smart art ni kepada bentuk yang lain. So tuan-puan boleh klik pada smart art ini. Di dalam design juga, di paling kanan sekali ni tuan-puan boleh nampak convert. So dah ada bagi dua pilihan, sama ada tuan-puan nak convert kepada teks ataupun convert kepada shape. So kat sini saya akan duplicate dahulu. Cara nak duplicate slide ni, tuan-puan boleh right click pada slide tersebut and then ambil duplicate. Tujuan saya tak nak hilangkan smart art yang asal. So saya ambil slide yang kedua ni, saya akan convert yang ini saja. So saya klik di design, convert, and then kalau kita klik pada text, so dia akan jadi macam ni. Jenis bullet and numbering. Ataupun saya undo balik. Kalau tuan-puan ambil convert kepada shapes, dia akan jadi macam ni. So dia boleh alih. Kalau tuan-puan nak ubah, boleh juga just tuan-puan klik kat dalam kotak tersebut and then boleh ubah. Sebagai contoh saya ubah jadi ketua. Pun boleh sebenarnya. Sebab apa? Kalau kita convert, automatic smart art di atas ni dah hilang. Dia akan jadi drawing tools, iaitu dalam bentuk shapes. So yang ni saya biarkan jadi smart tools. Tuan-puan boleh tengok beza dia. Smart tools ada dua tabs, iaitu design dengan format. Tapi kalau shapes, dia ada format saja. Design tuan-puan tak boleh nak ubah. Itu saja untuk penerangan smart art. Sekian, terima kasih.